Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Sarigun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Tujuh kes kematian dan 370 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 7 kes kematian, 2 kluster baru dan 370 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Antara kes kematian itu, seorang bayi lelaki berusia setahun yang mengidap sindrom Down dan jantung berlubang yang meninggal dunia di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, daripada 8 kes kematian yang dilaporkan di seluruh negara hari ini, 7 kes dilaporkan di Sabah dan 1 kes di wilayah Persekutuan Labuan. 3 kes kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan, 2 kematian di Hospital Queen Elizabeth, serta 1 kes di Hospital Tawau dan Hospital Tuaran. Kes kematian ini melibatkan 4 lelaki dan 3 wanita yang berusia antara setahun hingga 72 tahun. Kebanyakan pesakit mempunyai sejarah penyakit kronik. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah meningkat kepada 156 kes. 2 kluster baru yang dilaporkan hari ini adalah kluster Nahaba di Kota Belud dan kluster Numbak di Kota Kinabalu. Di negeri Sabah, 370 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 120 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 27 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Nahaba dan kluster Numbak, dan 164 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 86 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah sekali lagi menegaskan ini bukan masa yang sesuai untuk mengadakan pilihan raya, sama ada pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil. So we have done it before. In March 18, we started with the MCO, then we continued with the RMCO, then from the RMCO, we managed to flatten the curve to double digit, and then eventually to single digit, and we have 3 days of 0 cases. And everything was well contained in terms of managed until September 20th, and when the PRN election came in, the compliance was the issue, and we see that, the flare up the infection in our community. So I think this is the lesson learned, and we hope that we can prevent a next election, because this is not the time for election, whether for PRK or even PRN or even the PRU. So the timing is just not right. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di Kampung Sabah Baru, Lahad Datu bermula esok sehingga 23 November ini melibatkan 3,917 penduduk. Seorang wakil keluarga di Kampung Sabah Baru dibenarkan keluar untuk mengeluarkan wang di bank dan membeli barangan keperluan yang tidak dijual di kedai runcit kampung tersebut. Sehingga 8 November 2020, KKM telah melaksanakan sebanyak 441 saringan dan 102 kes positif COVID-19 telah direkodkan. Di atas nasihat dan serta penilaian risiko oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan di Sabah Baru, Lahad Datu, berkuat kuasa 10 November 2020 sehingga 23 November 2020. PKPD ini akan melibatkan 701 buah rumah dan seramai 3,917 penduduk. Pelaksanaan PKPD ini bagi memudahkan KKM melaksanakan saringan bersasar dan sekaligus bagi menyekat penularan COVID-19 di kawasan ini.
PKPD di Pangsapuri Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah di Lahadatu sejak 13 Oktober lalu dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 23 November ini. Sehingga kini berdasarkan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh KKM, masih terdapat peningkatan kes di kedua-dua lokaliti ini. Atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di Pangsapuri Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah Lahadatu selama 14 hari lagi bermula 10 November 2020 sehingga 23 November 2020. Manakala PKPD di Felda Umas, Kalabakan sejak 12 Oktober lalu ditamatkan hari ini sebagaimana dijadualkan. Kita ikuti laporan perkembangan semasa COVID-19 di Sabah oleh Kerajaan Negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, penurunan kes COVID-19 dalam tempoh 3 hari ini adalah hasil strategi berkesan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Menurutnya, kes positif yang dilaporkan sekarang adalah gambaran sebenar kes di Sabah susulan tiada laporan sampel tertunggak yang dihadapi pada masa ini. Sabah turut melaporkan kes pulih yang tinggi iaitu 967 kes daripada 1,345 keseluruhan kes pulih daripada jangkitan COVID-19 di seluruh negara. Daerah Kunak bertukar dari zon merah ke zon jingga. In the sense that their strategy is working. But nevertheless, I think we cannot take for granted that things are getting well. I think ultimately, if we want the number to continue to drop, I think everybody need to cooperate. A lot of self-discipline is important. We need to comply with all the SOP. And I really hope, and I think let us hope that the number will continue to drop significantly in the next few days. Masidi berkata demikian dalam sidang media perkembangan harian COVID-19 negeri Sabah secara atas talian di Kota Kinabalu lewat petang tadi. 2 lagi kluster baru yang dilaporkan di Sabah hari ini iaitu kluster Numbak dan kluster Nahaba Kota Blud menjadikan keseluruhan kluster di negeri ini bertambah kepada 61 kluster. 3 lagi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC dibuka di Kota Kinabalu, Tuaran dan Tenem hari ini. Ditanya mengenai cadangan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP di Sabah, Masidi berkata itu adalah pilihan yang dicadangkan jika kes COVID-19 di Sabah melonjak naik. I'm not saying that it was to be implemented. What I'm saying is that it was one of the options. Remember we are looking at a number that is extremely high. And obviously when you have a high number, you tend to look and consider other stronger options. And MCO was the stronger options. But as you can see for the last 3 days, the number have somewhat filtered down. And we believe, as I was saying just now, that the current strategy of the health ministry is working, and it should be given an opportunity to further there should be a reasonable time for it to continue working, and we'll take it from there. Masidi berkata, kelonggaran dalam prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah masih dalam peringkat penelitian dan pengumuman akan dibuat sedikit masa lagi. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas SOP PKPB setakat ini adalah 97%. Kita masih dalam peringkat penelitian, ya, dengan mengambil kira statistik yang kita lihat perkembangan status COVID ini, dan
Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini kita akan mengumumkan kalau ada keperluan untuk perlonggaran kepada SOP-SOP yang berkuat kuasa, insyaallah. Sehingga hari ini 150.763 bakul makanan telah diagihkan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Taman Khazanah Indah dan Pangsapuri Mutiara Kasih Lahadatu akan dinilai semula oleh Majlis Keselamatan Negara dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Semalam, penduduk 2 kawasan perumahan itu membantah pelaksanaan PKPD. PKPD di 2 kawasan penempatan penduduk itu dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 23 November. Ini adalah lanjutan kali kedua sejak PKPD dilaksanakan di kedua-dua lokaliti itu berkuat kuasa bermula 13 Oktober lalu. Saya memahami perasaan mereka yang terkurung lama lah, satu. Ya. Kedua juga, saya juga mengambil kira laporan dan perakuan daripada Jabatan Kesihatan atau Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa yang kita akan buat ialah kita barangkali dalam esok saya akan meminta Majlis Keselamatan Negara bagi Sabah serta Jabatan Kesihatan untuk menilai semula keadaan di situ dan kita akan laporkan dalam mesyuarat MKN yang seterusnya lah. Ya. Dan saya haraplah buat sementara waktu, saya harap semua penduduk bertenang. Saya pikir apapun keputusan dibuat adalah atas mengambil kira kebaikan secara keseluruhan lah. Saya tak fikir KKM ini membuat keputusan yang sengaja untuk memudaratkan dan menyusahkan orang ramai. Tapi saya harap kita faham kita berhadapan dengan satu cabaran COVID yang cukup hebat, cukup menggerunkan, dan Sabah masih merupakan negeri yang paling banyak terkesan dengan penularan COVID ini. Dan buat sementara waktu kita menunggu penilaian semula daripada pihak yang berkenaan. Saya harap semua penduduk bersabar. Ya. Ketua Menteri mengingatkan setiausaha politik untuk terus berkhidmat kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menggesa semua setiausaha politik yang baru dilantik agar sentiasa menjadi telinga kepada kerajaan dalam memperbetulkan berita tidak sahih yang disebarkan oleh pembangkang menerusi media sosial. Beliau berkata, setiausaha politik yang dilantik juga perlu menggalas tanggungjawab yang diamanahkan oleh kerajaan untuk berkhidmat kepada rakyat. Katanya, rakyat telah memberi mandat kepada kerajaan baru untuk memerintah. Maka adalah menjadi tanggungjawab semua untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam berdepan pandemik ini, di mana cabaran dan kesukaran dihadapi oleh semua sektor. Ini masanya untuk bekerja, oleh itu lakukan yang terbaik untuk memberi sokongan penuh kepada menteri dan jadilah pasukan yang terbaik. Haji Ji berkata demikian ketika menyaksikan Majlis Angkat Sumpah 15 setiausaha politik kepada menteri-menteri Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. Majlis Angkat Sumpah itu diketuai oleh Abdul Qasim Razali di hadapan Ketua Menteri Sabah. Haji Ji turut mengulangi bahawa kerajaan negeri akan membantu mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 melalui penyaluran dana RM160 juta menerusi bantuan prihatin COVID-19 Sabah. Selain itu, bantuan bakul makanan juga akan diteruskan dan setakat ini ia telah memberi manfaat kepada seramai 144,000 orang penerima di kawasan terjejas. Ketua Menteri turun padang untuk menyampaikan sendiri bantuan bakul makanan kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turun padang bagi menyampaikan sendiri bantuan bakul makanan kepada mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 semalam. Beliau menyerahkan sumbangan itu kepada wakil penduduk kampung dari Dewan Undangan Negeri, Dun Sulaman dan Dun Pantai Dalit untuk diagih-agihkan kepada penduduk kampung yang terjejas berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD.
Hajiji adalah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman dan Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Bahagian Tuaran. Setakat semalam, sebanyak 148,394 bakul makanan telah diagihkan di Sabah. Jalan tikus dan hutan tebal antara cabaran dalam menangani isu pendatang asing tanpa izin di sempadan Sabah. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, Datuk Ahmad Fuad Osman berkata, jalan tikus dan topografi Tawau serta Kalabakan yang berhutan tebal dan bersempadan dengan Indonesia memberi cabaran besar kepada pihak berkuasa Eskom menangani isu pendatang asing tanpa izin parti di Sabah. Katanya, kawasan sempadan Kampung Kandoangan, Kalimantan Utara, Indonesia dan kilometer 11 Kalabakan di sebelah Malaysia antara jalan tikus yang aktif digunakan tekong darat untuk membawa masuk parti warga Indonesia ke Malaysia tidak kira siang atau malam. Tambahnya, parti kebiasaannya bergerak dalam kelompok 10 hingga 15 orang dan kemudian akan disambut ejen menggunakan pacuan 4 roda di sempadan Malaysia. Ahmad Fuad berkata demikian kepada pemberita semasa tinjauan Eskom di Kalabakan baru-baru ini. Wakil media juga berpeluang bersama pasukan keselamatan meninjau tempat transit laluan tikus atau staging point yang digunakan parti untuk menyusup masuk ke Sabah. Ahmad Fuad berkata pihak berkuasa mengesan terdapat banyak laluan tikus atau staging point sepanjang 200 km dari Tawau sehingga Kalabakan. Sejak April hingga Oktober lalu, sebanyak 1,995 parti ditahan dan diusir balik ke negara asal kerana cubaan menyusup masuk melalui perairan Tawau. Menurut Ahmad Fuad, dengan bentuk muka bumi dan geografi persekitaran laluan yang dilitupi hutan tebal, ia seumpama perisai bagi parti bersembunyi sehingga berhari-hari lamanya daripada dihidu pasukan keselamatan yang membuat rondaan di kawasan itu. Katanya, kedatangan migran haram melalui jalan-jalan tikus ini dikuatiri menjadi punca penularan kes COVID-19 di Sabah. Sabah masih menjadi negeri tertinggi merekodkan kes COVID-19 di negara ini. Setakat semalam, Sabah mencatatkan 20,422 cumulative case daripada cumulative 40,209 case di seluruh negara. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saribum.